Okay, kita akan balik sambungan daripada sekolah tadi. Kita berhenti tadi pada pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus, pelakuran nukleus yang telah saya terangkan tadi, kedua-duanya akan menghasilkan tenaga nuklear yang akhirnya kita akan menggunakan formula E sama dengan mc². Yang ni formula Einstein yang telah pun awak tahu. Sebelum ni kita dah belajar tentang ni. Apa perbezaan antara kedua-duanya? Apakah pelakuran, apakah pembelahan? Sebelum kita pergi terus ke pelakuran pembelahan, saya nak ingatkan awak dalam pengiraan yang melibatkan nuklear, kita tak guna unit kilogram. Kita akan guna unit UGA. Kalau masih ingat, kalau ada yang lupa, apa UGA tu, kenapa tak guna kilogram? Jawapan dia adalah kerana nukleus selalunya hanya memerlukan nilai yang kecil. Sebab itu kita gunakan unit yang kecil. Unit 1 UGA ini sebenarnya adalah 1/12 daripada jisim karbon. Atau bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Nilai dia kecil. Dalam pengiraan 1 UGA. Jadi pengiraan nanti kena alert tentang unit yang diberi. Adakah unit ini unit UGA ataupun unit ini unit kilogram. So formula dia senang. Formula Einstein E sama dengan mc². Atau mc kuasa 2. E itu adalah tenaga. Sebab tenaga unitnya adalah joule. M pula mesti dalam kilogram. Untuk kes ini, bila diberi soalan dalam bentuk UGA, awak kena tukarkan unit UGA tersebut kepada unit kilogram. Dan C, apakah C? C adalah laju dalam cahaya, iaitu 3.0 darab 10 kuasa 8. Ini adalah nilai tetap. C tu. Okay, ingat 3 perkara ni. Perkara pertama adalah kena pastikan unitnya tu unit kilogram sebelum mencari nilai tenaga. Yang kedua adalah nilai C nilai tetap. Kalau tak diberi dalam SPM pun dah tahu automatik 3 darab 10 kuasa 8. Dan yang ketiga, energi unitnya adalah joule. Tindak balas nuklear tadi ada unit pembelahan dan juga pelakuran. Pembelahan nukleus, nampak nama pun tahu dia mesti ada pembelahan yang berlaku. Dalam pembelahan nukleus, neutron ini berkelajuan tinggi. Dia adalah berkelajuan tinggi. SPM mesti mention tentang perkataan berkelajuan tinggi. Kalau tak ada perkataan berkelajuan tinggi, dia tak akan terima sebagai jawapan. Sebab tanpa laju tinggi, dia tak pecah. Neutron ni akan pergi kepada uranium. Uranium ni akan terbelah menjadi 2 kepada 1 dan 2 neutron yang baru. Nukleus 1, nukleus 2. Di samping itu ada 3 neutron yang baru juga dihasilkan. Berserta dengan tenaga. Tenaga ini fokus kita. Tenaga ini yang selalunya dalam SPM kita nak cari nilai tenaga ni. Ya, neutron, dia pecah kepada 3, dia hasilkan neutron yang lain. Kat sini juga ada tenaga yang terlibat. Ini contohnya. Contohnya dalam kes ini U235 ni adalah nukleus uranium 235. Satu neutron ini bombat dia menghentam dengan laju. Dia akan split kepada yang pertama. Nukleus yang pertama adalah 14156 barium. Nukleus yang kedua adalah krypton 9236. Dan juga berserta dengan 3 neutron baru. Mesti sebut perkataan 3 neutron baru. 3 neutron baru dan juga tenaga. Ini adalah proses pembelahan. Proses pembelahan dengan pelakuran, ingat satu pembelahan, terbelah menjadi nuklear. Jadi 2. Kalau proses pelakuran, dia akan combine. Dalam ini adalah persamaan pembelahan nukleus. U23592 yang saya kotakkan ni, ini sebenarnya adalah neutron nukleus yang besar tadi, yang atas ni. Yang itu, yang saya bulatkan ni. Yang kedua, 10 ni neutron yang berkelajuan tinggi. Yang ini, neutron ni. Yang ketiga, dia akan berpecah, satu menjadi barium, satu menjadi krypton, satu menjadi tenaga. Okay, perlu ke hafal BA tu apa, KR tu apa-apa, tak payah. Tu tak perlu hafal. Kalau chemistry saya tak pasti. Tapi kalau dalam fizik, anda tidak perlu menghafal apakah stand for BA dan simbol, tak payah. Okay, apakah perlu menghafal nilai-nilai AMU, nilai-nilai jisim kepada nukleus pun tak payah. Dia akan beri dalam SPM. Kotak yang berwarna oranye ni, ini adalah nilai-nilai jisim kepada maklumat di atas. Okay,
Okay, macam mana? Soalan dia kata, hitungkan tenaga yang terhasil daripada proses pembelahan nukleus di atas. Dia nak hasilkan tenaga. Dia nak nilai ni. Nilai yang saya kotakkan ni. Apakah nilai yang terhasil? So, ini tenaga nuklear. Step saya dah ajar dulu tapi saya ulang balik step. Step yang pertama, salin balik persamaan yang beri. Persamaan 235, 92 tambah dengan 10N. Dia pergi kepada barium 14156. Krypton 9236. Neutron kita ada 3010 dan juga tenaga yang dia nak. Okay, step yang kedua, salin balik nilai-nilai jisim yang diberi dalam kotak oren tu. Kita nak tahu yang mana satu senang. Tengok pada nombor ni. 235 maka inilah 235-nya. Ini nilai jisimnya. Lepas tu 10 neutron. Inilah neutron. Neutron senang lah. Kemudian Ba141, barium 141 itu. Dan seterusnya krypton. Salin di bawahnya. Jangan malas salin. Salin balik di bawahnya. Okay, balik kat sini yang ini salin kat bawah ni 2 ambil balik nilainya 235.04 tambah dengan 1.01 samaan dengan barium kita kat situ diberi soalan 14091 tambah krypton kita adalah 91.93 tambah dengan kita ada 3 neutron 3 darab dengan 1.01 tambah dengan tenaga. Okay. Selesaikan. Bila selesaikan nanti awak akan dapati terdapat nilai yang nilai tenaga dia berapa? Kosong nilai yang ini, dapatkan nilai ini, tolakkan dengan nilai tambah-tambah ni. Matematically saya tak perlu ajar secara detail awak tahu kan nilai matematiknya. Akan dapat 0.18 nilai dia. Ini adalah apa yang kita namakan sebagai cacat jisim atau kehilangan jisim. Jisim yang hilang ni akan bertukar menjadi tenaga nanti. Okay, tapi masalahnya ini unitnya adalah AMU. Unitnya bukan kilogram. AMU. Bila kita nak buat kilogram, saya guna whiteboard sekejap. Kita tahu tadi bahawa formula tenaga E sama dengan MC kuasa 2. Dan kita dah dapati tadi 0.18 AMU. Sebelum kita gunakan formula yang di atas ni, kita kena convert dahulu kepada kilogram. Macam mana convert kepada kilogram? 1 AMU bersamaan dengan, kalau ingat balik tadi, berapa? 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Oleh itu, kalau 0.18, budak fizik dia mahir bab matematik sini, tak perlu diajar secara detail. Terus dapat 66 darab 10 kuasa negatif 27. Jawapannya adalah 2.988 guna kalkulator darab 10 kuasa negatif 23. Baru unitnya kilogram. Dah dapat bentuk kilogram ni, kemudian barulah kita boleh masuk dengan formula E sama dengan MC kuasa 2. Iaitu kat sini kes ini 2.988 darab 10 kuasa negatif 23 darab dengan nilai C standard tadi kan. C diberi, normally dalam SPM dia bagilah. Lalu darab 10 kuasa 8. 3 darab 10 kuasa 8. Kat sini mistake yang selalu dilakukan pelajar. Kuasa 2 dia tak kuasakan 3. Dia terus kuasa 3.0 darab 10 kuasa 16. Which is wrong. 3 kuasa 2. Mesti 3 makna sini akan jadi nanti 9 darab 10 kuasa 16. Okay, jawapan akhirnya awak calculate nanti, awak akan dapat sama macam jawapan dalam kuning tu. 2.69 Joule. Ini jawapan akhir dia. Okay. Itu adalah persamaan pembelahan nukleus. Jadi pembelahan nukleus hasilnya adalah 2.69. Okay, ini contoh tadi. Tetapi kita balik pada pembelahan nukleus. Dalam pembelahan nukleus tadi, setelah dibelah dia ada 3 neutron. Neutron yang satu, neutron yang kedua, neutron yang ketiga. Okay, neutron yang ketiga, 3 neutron ni selalunya dia tak akan stop macam tu. Sebab biasanya kita guna dalam reaktor nuklear. Reaktor nuklear dia akan ada banyak pula U235 bersepah-sepah U235 di sini. Bersepah-sepah benda tu. Dia banyak lah. Apa yang neutron ni buat, dia akan langgar pula U ni. Dia akan langgar pula U ni. Dia akan langgar pula U ni.
Bila neutron yang pertama ni, langgar kepada U235A yang ni, apa jadi? Dia akan jadi macam ni balik. Kes yang akan jadi begini. Ni yang pertama. Dia langgar U235 yang pertama. Dia akan hasilkan 2 nukleus yang baru. Nukleus 1, nukleus 2 berserta dengan 3 neutron. Lepas tu neutron pertama, neutron kedua, neutron ketiga. Yang 3 neutron 1, neutron kedua, neutron ketiga ni dia langgar pula U235 yang lain sebab dalam tu banyak. Bila dia langgar yang ni, prosesnya sama macam proses yang dalam kotak. Proses ini. Bila proses ni dia akan hasilkan pula sama macam dalam kotak yang kedua. Tu. Dia akan terus hasil. Lepas ni pula kalau dia jumpa UD3 lama, dia akan langgar lagi. Dia akan pecah lagi. Kepada 2 dan juga 3 neutron. Pecah lagi. Terus berpecah. Benda ni pecah. Okay. Ini yang kita namakan sebagai tindak balas berantai. Okay. Tindak balas berantai adalah proses pembelahan nukleus. Dia akan berlaku secara berterusan di mana neutron akan dibebaskan yang boleh mecah nukleus lain. Okay. Dalam pembelahan nukleus ini, kita boleh kawal. Kenapa boleh kawal? Sebab kelajuan neutron, seperti saya katakan tadi, untuk pembelahan itu berlaku, kelajuan neutron itu mesti laju. Kelajuan neutron boleh dikawal. Bila kelajuan itu dikawal, maka kita boleh stopkan benda-benda ni. Kalau dia tak laju, dia akan mati kat situ. Okay. Itu advantage-nya pada pembelahan. Pembelahan boleh dikurangkan dengan mengurangkan had laju kepada neutron. Okay. Untuk proses yang kedua adalah proses pelakuran. Kalau proses pembelahan, prosesnya melibatkan satu neutron tembak kepada satu nukleus. Dalam proses pelakuran pula, ini dibelah. Pelakuran adalah combine. Dia akan bercantum 2 nukleus yang ringan. Dia prosesnya agak berbeza. Ni yang pertama, nukleus yang pertama, nukleus yang kedua. Dia ringan. Bila dia ringan, dia bercantum. Fusion ni pelakuran ni bercantum. Dia akan menghasilkan satu tenaga, satu neutron dan satu sinaran radioaktif. Bezanya di situ. Kalau dalam persamaan tadi, untuk pembelahan, dia akan ada satu neutron, dia tembak satu campur dengan satu uranium apa dicampur. Kemudian dia akan menghasilkan barium dan krypton. Dia akan nampak kat situ. Ada 2 nukleus baru dan juga neutron, 3 neutron dan juga tenaga. Ini yang pembelahan. Ini pelakuran, dia combine, dia akan bentuk tenaga dan juga sinaran. Ini reaktif ni. Jadi, kalau nak tahu sama ada dia pelakuran ke pembelahan, kalau tak ingat, senang macam ni saja. Untuk pembelahan, dia mesti ada 2 neutron yang baru berserta 2 nukleus yang baru berserta 3 neutron. Untuk pelakuran, combination ini selalunya ada HH ni. Kenapa? Sebab HH ni ringan. Dia akan bentuk tenaga neutron. 1 neutron saja dah itu. Fission, saya beza dia itu. Satu, fission ni dia adalah pembelahan. Daripada 1 U235, dia akan berpecah kepada 2. Dalam kes tadi kita nampak dia pecah kepada krypton dan juga barium. Untuk pelakuran pula, 2 nukleid yang baru, dia bergabung menjadi 1. Itu perbezaan yang utama. Tapi dari segi pengiraan, dia sama. Dia akan melibatkan EMC square juga. Dan sama juga step dia, salin formula dan selesaikan. Okay, ini adalah tenaga nuklear, penjanaan tenaga nuklear yang dalam reaktor nuklear lah. Kita ada rod uranium dan sebagainya. Rod uranium ni adalah rod yang membekalkan uranium. Okay, grafit ni sebenarnya tujuannya untuk memperlahankan neutron. Kalau kita nak kawal reaktor nuklear ni supaya tidak terlalu, sebab dia menghasilkan tenaga haba, air panas dan tenaga haba. Uranium ni akan menghasilkan air yang panas. Air panas ni sebenarnya akan pergi ke steam. Steam seterusnya akan menggerakkan turbine. Turbine ni akan menggerakkan dynamo pada elektrik dan seterusnya menghasilkan tenaga elektrik dan menghantar. Kat sini ada tenaga haba. Tenaga haba dia akan pergi bertukar kepada tenaga elektrik. Kat sini sebenarnya tenaga nuklear. Tenaga nuklear kepada tenaga haba kepada tenaga elektrik.
Itu cara dia. Okey. Okey, kita akan sambung yang